Kezaliman di dalam harta, bercampur baur antara halal dan haram. Kadang-kadang duit orang kita monopoli, duit kita makan, duit orang pun kita makan tanpa hak, tanpa kehalalan. Malah kebatilan yang banyak yang kita ambil hak-hak orang, tanpa tanpa kehalalan dari sudut syarak. Sebab pernah berlaku ada seorang lelaki tu, dia bekerja di hospital, tiba-tiba jenazah seorang pesakit kemalangan aksiden datang ke hospital, dan apabila pesakit ini meninggal dunia, di dalam poketnya ada 800 duit, dan apabila dia pegang duit 800 ringgit ini tadi, dia letakkan di belakang pintu bajunya. Dan apabila diselidik jenazah pesakit ini tadi yang kemalangan ini tidak dituntut jenazahnya, tidak tahu siapa pewarisnya, dan disemandikan. Sehinggalah duit yang ada dalam poket beliau ini tadi, maka seorang staf yang duduk di hospital tu menyimpannya di dalam bajunya. Kemudian dia bawa balik, tiba-tiba hilang di dalam poketnya, tidak tahu siapa yang curi. Tetapi maknanya hilang tu, semasa hilang duit tu tadi, semasa di bawah jagaannya. Jadi apabila duit tu hilang, lalu dia mengadu kepada ustazah apakah cara yang patut dia lakukan. Duit tu hilang masa di tangan suaminya. Jadi dan saya rasa berdosa, sebab itu duit orang patutnya dipulangkan kepada pewarisnya. Tetapi pesakit yang kemalangan ini tadi tidak tahu siapakah pewarisnya, dan dicari-cari tak jumpa. Jadi duit tu hilang di tangan suami saya. Jadi apakah patut saya lakukan? Itu satu kes. Satu kes yang lain pula, subhanallahu akbar, dia membela kambing. Kambing tu adalah hak orang. Sehinggalah dia bela, sehinggalah duit daripada hasil kambing itu tadi setelah dijual, jadi bukan hak dia, bercampur baur. Dia hanya bagi makan sahaja. Kambing tu membiak, dan apabila hasil duit itu diperolehi daripada 100 naik 200, 300, 400, jadi apakah yang patut dia lakukan? Sedangkan asal beli kambing itu tadi adalah duit pekerjanya yang balik ke negaranya tanpa dituntut duit gajinya. Itu satu kes, ibu-ibu. Dan satu kes lagi berlaku baru ni kepada klien ustazah. Subhanallah, dia membela seorang pembantu Indonesia. Dalam 2-3 bulan Indonesia ini bekerja dengan dia, gajinya tidak diberi lagi selama 3 bulan. Subhanallah, tiba-tiba pembantu Indonesia dia ni lari. Apabila dia balik ke rumah, tengok pembantu dia lari. Jadi duit gaji tu yang patut dia bagi kepada pembantunya Indonesia tak diberi, dan dijejaki pembantu dia ni daripada setahun, maknanya tak dijumpai. Sehinggalah duit gaji ni dia simpan sampai satu tahap dia kata mungkin dia berdosa di situ sebab duit orang tak diberi gaji. Sedangkan kita ibu, apabila orang bekerja dengan kita, sepatutnya kita bayar upah sebelum peluhnya kering. Kita dah kena bayar. Macam juga orang datang mengajar anak kita tuition, admit dan sebagainya. Tiba-tiba duit belum lagi dihulur, dia dah balik. Sepatutnya kita, orang mengajar anak kita, orang tolong basuh rumah kita dan sebagainya, orang tolong mesin rumput rumah kita misalnya, sebelum keringat dia tu kering, kita dah kena fastabiqul khairat. Kena berlumba-lumba buat baik, betul tak? Betul tak Azul? Kita dah kena aula, kita bayar dengan segera. Jangan kita tangguh. Contohnya macam hari ni dah, kita suruh Puan Rohaya angkut anak kita pagi-pagi pergi ke sekolah. Anak kita diangkut oleh van sewaan. Pagi angkut, petang angkut, pagi angkut, petang angkut. Tiba-tiba kita gaji masuk 25,000 bulan. Betul tak? Kita tangguh sampailah duit sewa van kita tak bayar. Begitu juga duit gaji tadika Sabirin, katalah kita hantar anak kita ke tadika, per bulan sepatutnya kita kena bayar tepat pada waktunya. Sebab orang nak bayar kepada pekerja-pekerja, kita sentiasa melengah-lengah akan pembayaran, maka kita berdosa. Apatah lagi hak orang yang tidak halal kita makan, ibu-ibu, bercampur bau.
duit, rezeki yang masuk ke dalam mulut kita antara halal dan haram. Jadi kalau bercampur baur macam ni, okay, what can I do? Apa patut kita lakukan? Sedangkan duit orang dah bertahun-tahun kita makan secara haram. Maka di sinilah apabila kita dah sedar, kita kena bertaubat. Macam ada seorang ibu tu, dia kata, saya dulu tak ada ilmu ustazah, zakat daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah keluarkan. Subhanallahu akbar. Dulu kita tak tahu, kita tidak ada ilmu, kita minta doa dengan Allah, mudah-mudahan dosa kita tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dulu kita tak tahu. Tetapi sekarang ini apabila kita dah tahu, dah datang mubaligh mengajar kita, maknanya setiap 1,000 duit kita yang ada di dalam bank cukup hold, cukup nisab, cukup hold setahun, cukup nisabnya, maka kita kena pejam mata, itu hak Allah, kita kena lunaskan. Maknanya dalam 1,000 duit kita yang terkumpul setahun duduk di dalam bank kita, maka kita kena cabut RM25. Setiap RM1,000 kita yang terkumpul malam, betul tak? Hanya RM25 saja, ibu, yang wajib kita kena keluarkan zakat. Jadi kalau 1,000 RM25, kalau 10,000 200 setengah. Kalau 100,000 duit ibu-ibu terkumpul duduk di dalam bank, duit dividen sawit kita, duit jual rumah kita, duit yang terkumpul daripada income yang anak-anak mengholo dan sebagainya. Kalau ada 100,000 duit tanah kita jual, maka di situ kita dah kena keluar berapa tu Kak Jamilah? Kalau 100,000, berapa kita kena keluarkan? Berapa Fatimah? Orang bijak matematik Kak Zaini. Berapa? 2,500. Kita tengok ibu-ibu kan. Jadi kita kali, kita congak kan? Maknanya 1,000 RM25. Kalau 2,000 RM50. Kalau 4,000 jadi berapa? Cepat. 4,000 berapa? Siapa dia boleh kalahkan Adi Putra kan, anak yang cerdik matematik. Jadi itu 100 Kak Zaini. Kalau ada 4,000 berapa? 100. Jadi maknanya kat situ, kalau RM100 duit kita ada dalam poket, contohnya macamlah kata Ustaz Fazri, katalah bagi kat ustazah RM100 duit kepada ustazah. Dah, ustazah balik daripada Darul Hidayat, katalah Ustaz Fazri holor kat ustazah RM100. Maknanya RM100 yang kita miliki. Dah, subhanallahu akbar. RM2.5 bukan hak kita. Maka sebab itu kenapa saban hari kita kena ada kebajikan yang kita lakukan. Tak kira lah sama ada kita bagi sedekah dalam bentuk duit, ada orang dia bagi sedekah dalam bentuk makanan, ada orang dia bagi sedekah dalam bentuk pakaian, ada orang pakaian tak ada, makanan tak ada, duit tak ada, Masya Allahu Akbar, dia tolong angkat beg ustazah, macam Kak Asiah jadi security ustazah. Angkat beg ustazah setiap hari sampai Uti Hafsah kata apa? Kalau tak ada Kak Asiah, dia kata, saya nak bubuh barang ustazah dalam beg, saya tak reti, dia kata. Hanya Kak Asiah dia yang tahu macam mana nak simpan barang ustazah. Jadi pagi-pagi kita angkat beg kawan kita angkat beg guru kita angkat beg mak kita, kita dah dapat pahala sedekah. Kita meleraikan pergaduhan. Tuan Haji Jamil bergaduh dengan Tuan Haji Rahmat. Katalah ada. Tuan Haji Jamil kata kepada Tuan Haji Salihin, engkau Fir'aun. Dia kata. Tuan Haji Salihin kata, kau kata kat aku Fir'aun. Engkau tu apa kurang? Kalau aku Fir'aun, kau Eprit. Dia kata kan. Jadi kalau bergaduh, datang Tuan Haji Rahmat meleraikan pergaduhan Tuan Haji Salihin dengan Tuan Haji Jamil. Pagi-pagi dia dah dapat pahala sedekah. Maknanya Islam ni luas ibu-ibu.
Macam tadi, ibu-ibu datang ke Darul Hidayah, tengok ada kulit pisang duduk dekat atas simen. Kan nanti Kak Jamilah lalu nanti tersepak kan, rebah, tersondol belakang, kan patah tulang belakang. Kita pun ambil, tolong buang dalam bako sampah, dapat pahala sedekah. Subhanallah. Jadi sedekah ni macam-macam cara. Ibu-ibu datang ke Darul Hidayah macam Masjid Rashidah kan, Masjid Rashidah sebelah Masjid Maryam kan. Nama dua lagi. Ada makcik kata saya nama Rashidah Ustazah, kadang-kadang orang panggil saya Makcik Nora kan. Macam Makcik Rashidah datang-datang dah bertemu dengan Ustazah, senyum belerek, tak pernah masam kat Ustazah. Sampai Ustazah kata makcik lah heroin Korea Ustazah. Sebab wajah macam Jepun, macam Korea. Senyum ke Ustazah pagi-pagi, dah dapat pahala sedekah. Masya Allah ibu-ibu, indahnya Islam. Islam is the way of life, betul tak? Indahnya Islam ini, senangnya nak dapat pahala. Subhanallahu Akbar. Meleraikan orang yang bergaduh, tolong angkat barang, bercakap kalimah-kalimah tayyibah, senyum kepada ukhti kita, suami kita, orang yang paling hampir, dah dapat pahala sedekah. Sebab itu, subhanallahu akbar, Rasulullah cukup menyayangi umat dia. Walaupun dia bermasalah macam mana sekalipun, Nabi dia sentiasa mengukir senyuman. Sebab itu kita, apabila kita sedar kita dah berdosa banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita tahu zakat tu hak Allah yang wajib dilaksanakan, subhanallah. Macam kawan Ustazah semalam, dia lumpuh, dia stroke, kaki dia tak boleh berjalan. Dia nak datang rumah Ustazah, dia tak berdaya, menggigil-gigil. Lalu Ustazah kata tak apa yang dah, Ustazah datang ke rumah dah. InsyaAllah lepas maghrib Ustazah sampai. Ustazah pun jalan kaki pergi rumah dia. Apalah hajat dah sebenarnya, panggil lah Kak. Dia kata tak ada apa sebenarnya Ustazah, saya ada sedikit nak menyumbang sedekah.